keadaan ni. So ini kita rayal sikit. Enjin increase 110. So ini proses-proses aku nak membakar dahulu sebelum aku masukkan bearing. Masukkan genset lah. Okay. So aku dah bakar dalam sekitar 5 minit lebih situ. So aku nak buka genset dia. Genset dia ni boleh lepas karut, tukar bearing. So bearing gearbox aku tak ada tukar Bearing gearbox aku pakai je sebab elok. Dan kita pun ikut saja ikut bagi owner. Okay, kita letak sedikit minyak di keliling ni nak sapu sebab yang panas. Okay, letak sedikit dekat genset. Sapu-sapu yang sikit. Dan kemudian kita masuk terus. Bila kita dah bakar ni, dia senang masuk lah. Ok. So sekarang ni tunggu dia sejuk je lah. Nampak tak kalau korang perasan masih lagi berasap. Ok. So korang-korang aja kalau letak depan kipas kan, supaya dia cepat sejuk. Ok, so sekarang ni aku nak ambil gearbox pula. So sekarang kita tunggu dia sejuk dulu lah. Dah sejuk nanti baru kita pasang gearbox. Ok, so untuk gearbox kita dah boleh pasang. So pasangan dia mudah saja. Ok, pastikan gearbox korang dah di set up macam ni lah. Ok, dah di set up macam ni susunan dia. Sebab gearbox Chris ni kalau kita buka dia terbarai, dia tak susah pun nak dipasang balik. Ok, so sebelum tu aku nak kenal kalau korang anda terlepas nanti kan, aku tunjukkan lah. Ok, untuk pengetahuan korang, ini bahagian sprocket dan ini bahagian mangkuk kelas lah. So aku tunjuk bahagian ni dulu lah. Ok, kebanyakannya kalau motor dia pernah buka, ada barang dalam ni hilang satu sebab dia kecil. Biasanya kalau kita buka macam ni kan, tercabut, terlepas. So dekat yang ni, dua ni, okay, ni akan dia mati dengan ni. Yang ni boleh buka, tapi sebabkan kita tak buka klip dia, so dia takkan terlepas lah. Ok, nampak jelas lepas tu kedudukan dia, ni karat sikit. So ini kedudukan dia macam ni. Pasang. Ok, nampak. So yang mana ni untuk ketam dia. So ketam dia ni duduk bahagian bawah. Duduk sini. Masuk je. Dia settle. Sebelum tu dia ada washer. Washer ni duduk dalam ni. Kemudian duduk sini. Ok, nampak so dia macam ni. So mudah saja. Chris 1, Chris 2, Chris Star, Chris 120 sama. Tapi kalau CT 1110 tu aku tak pasti. Ok, mudah ok, ni dah dapat ni satu. Kita pergi pula bahagian kelas. Sama juga, kita cabut macam ni saja. So benda ni boleh cabut juga. Tapi sebab kita tak cabut pin dia kat sini, klip dia kat sini kita tak cabut, so dia tak ada masalah. So kita pasang macam ni. Ok, so ketam, untuk ketam ni duduk atas. So gearbox dah agak hitam sikit. Aku dah cuci pun tak hilang sebab dah terbakar. Dia dah terbakar. Dia duduk sini. Kemudian kita masuk yang kecil ni je. Dia mudah gila. Mudah sangat-sangat. Ok, duduk di sini je. Ok, lagi satu, kadang-kadang benda tengah ni bush tau. Bush ni selalu tercabut. Kalau tercabut, korang dah boleh tukar bush baru. Sebab bush ni dah rosak, dah makan. Ada jual. Ok, lepas tu last sekali, washer nipis. Dia nipis je. Yang tadi tebal, ni nipis. Ok, untuk pemasangan ni pula, kita rapatkan dia macam ni. Kita kawinkan dia sini dan kita masuk serentak. Masuk je sampai dia masuk kat bearing tu lah. Ok, macam ni dia normal. Sebabkan dia tak duduk dalam kedudukan yang betul lah. Ok, untuk mudahkan korang tengok bahagian sini pula. So sekarang ni aku nak pasang dia punya ketam.
So ketam ni ada dua. Kalau korang tengok betul, ni kecil, ni besar sedikit. Okay, nampak tak? Okay, batang asap ni tak kisah mana-mana kedudukan kita boleh letak. Terbalik ke apa ke tak ada masalah. Okay, sebelum tu kita letak sedikit minyak. Kita pasang kecil dulu kita main dulu. Biasanya minyak hitam akan melekat tau. Okay, minyak terbakar lah. Terbakar dan melekat dekat sini. So dia akan menyebabkan ketam ni tak boleh nak gerak smooth. Okay, macam ni lah. Ni dah bersih. So kalau korang cuci pun dia tak hilang ke, korang boleh gosok pakai kertas pasir 1000 ataupun 2000 untuk bersihkan dia. Okay, untuk ni okey lah kan. Jadi okay, yang kecil ni duduk dekat bahagian sini lah. So korang cabut balik, korang masukkan dulu. Okay, nanti aku tunjuk lah kedudukan kat mana kan. Korang naikkan sedikit, korang masuk kat longkang dia. Sini ada slot dia lah. Keliling ni ada 2 tingkat, atas dan bawah. So kita masuk dalam boom dia lah, boom gear ni. Boom gear ni ada 2 tingkat, atas dan bawah. So kita masuk yang atas untuk bahagian sini. Yang belah sini lah kita letak bahagian bawah. Lepas kita dah masuk sini, kita terus dah boleh masuk sampai rapat-rapat lah. Korang yang elakkan ketuk lah. Kalau ketuk benda kembang, bila kembang nak masuk ringkis lagi sebelah dia susah. Okay. So untuk bahagian belah sini lah sama je, kita akan letak sedikit minyak. Okay. Lepas letak minyak, kita main-main sedikit, basahkan dia. Okay. So dia dah basah, kita masukkan dulu ketam ni. Ketam senang je. Kita naikkan sedikit, dia auto masuk lah. So kita masukkan pin. Okay, nampak tak ketam ni? So yang belah sini akan masuk dekat line sini, yang belah sana pula akan duduk line atas ni. So untuk sekarang ni dah okey dah. Garis pada hujung ni ada gelung. Okay, so dah settle untuk gearbox dan pemasangan garis up. Kemudian dekat sini, sini ada satu sensor untuk bacaan gear kita. Tapi benda ni ada 2 cara pemasang, sama ada pemasangan bila enjin dah siap katuk ataupun nak pasang sekarang. Terpulang pada korang. Kalau korang rasa berhati-hati, pasang lepas dah katuk enjin kan. So dia ada spring. Okay, nampak tak spring? Okay, spring ni masukkan dahulu dalam lubang ni. Kemudian dia ada satu lagi, dia macam tembaga. Sekejap, aku dah campur tutup. Okay, boleh pun. Macam ni lah bentuk dia. Okay, nampak dia macam ni. So yang ni bahagian sini kita masuk dahulu. Yang ni bahagian atas lah. Okey, kita masukkan je. Okey, benda ni memang dia akan senang terkeluar sebab dia spring kan. Dia akan tolak benda ni pergi ke sensor. So sensor dia kat mana? Sensor dia dekat sini. Ni sensor dia. So bacaan dia dalam ni lah. Nampak tak? Kalau korang perasan ada 2 lubang tembaga tu kan. Situ ada reading. Okay. So settle untuk bahagian boom gear dan gearbox. Gearbox dah masuk, kita pusing balik. Okay, sebelum korang katup enjin, pastikan bahagian sini dah ada center bush, bahagian sini dah ada center bush. Center bush ni ada jual. Korang boleh pakai center bush casing ataupun kecil. Dia sama kot dengan A5. So center bush ni kena ada, kalau tak nanti
payah. Lepas tu pula dekat sini ada dua o-ring. So o-ring ni kena pasang juga walaupun korang dah letak gam. Ready Sebab apa? Sebab kalau tak nanti ni jalan minyak hitam, pressure minyak hitam daripada oil pump. So kalau korang tak pasang benda ni, dia akan ada kebocoran lah minyak hitam. So mana nak dapat o-ring ni? O-ring ni kalau korang beli gasket overhaul, korang akan dapat sekali dalam ni. Okay, ni kita pakai brand Apple. Apple apa tau ni? Tapi bukan, ni tu Apple. Kita buka. Mana buka dia ni? Kurangkan dulu. Okay, benda tu dah ada dalam ni. Okay, kita boleh buka. Dia dalam ni lah. Dalam ni banyak o-ring sebenarnya. Banyak gila o-ring. Tapi kadang-kadang kita tak tahu mana satu o-ring ni kedudukan dia kan. Dia ni bukan. Okay, so dekat sini ada 3 o-ring. Saiz dia sama, hampir sama. Okay, tapi dua ni saiz dia sama, tebal ketebalan dia. Tapi yang ni tebal sedikit, tebal lagi dia. So yang tebal ni kita simpan. Sebab kebanyakan pomen diorang akan buang o-ring ni dan sekadar gam atau pakai o-ring lama balik lah. So ni kita pasang je. Dia memang agak besar daripada lubang asal, tapi kita paksa dia masuk, duduk dan diam. Bila dia duduk dan diam, nanti dia takkan keluar. Pastikan ke tempat yang tak ada minyak lah, kurang sikit minyak, supaya dia tak tergelincir. Okay, satu settle. Okay, 2 settle. So agak-agak kalau dia tak tidur diam, korang boleh letak gam gasket. Okay, so next kita akan pasang casing belah nombor enjin lah, belah kanan. So untuk pasang casing ni, kita panaskan terlebih dahulu area sini. Sebab ni agak ketat, kita panaskan macam biasa macam tadi. Lepas tu kita boleh sapu gam. Dan kita akan boleh pasang. Kita dah boleh pasang lah. So first aku nak panaskan dahulu. Nanti dah panas nanti kau tengok macam mana aku pegang dia. Okay, sambil-sambil kita tunggu dia panas, kita dah boleh sapu gam. Okay, korang nampak situ aku tengah panaskan. So aku dah boleh standby sapu gam. Kalau better yang ni, serta budi duduk kat sana lah, supaya senang nanti kita nak sapu rata. Okay, jadi sebelum sapu gam ni, pastikan permukaan ni bersih daripada segala minyak-minyak yang ada, supaya gam ni melekat dengan sempurna. Gelap dulu. Okay, jadi gam, pilihan gam untuk guna gam ni ada mahal sedikit lah. Tak mahal mana pun, dalam 20 lebih je. Kalau yang grey biasa tu dalam RM15 ke RM17. So aku pilih gam ni untuk gam enjin tengah dan head. Gam ni, sebab apa aku suka pakai gam ni, pada awalnya gam ni aku hanya pakai untuk head saja. Sebab kan bila kompres, untuk kompres kan, untuk pressure, tekanan dia bagus, dia kuat. Gam ni kalau kita dah pasang kat enjin, automatik nak buka balik tu memang agak-agak ketat. So macam biasalah, gam ni memang akan tersumbat lagi. Walaupun kau tutup rapat sekalipun, dia tetap akan keras dekat bahagian atas ni. So aku akan korek dulu. Dan
Kemudian kita dah boleh sapu lah gam ni. So kalau benda ni nak lebih mudah, korang campur siap lah kan, pin ni kan. Sebab pin ni kadang ada yang ketat, ada yang longgar. Sini longgar, so kita boleh cabut siap dulu. Yang belah sini ketat sikit sebab aku baru pasang tadi. Okey, selesai kita letak gam, kita dah boleh katuk je lah. So, api kat sini kita dah boleh matikan. Bush ni kita boleh pasang. Okey, untuk sapu gam ni pastikan gam korang tak tebal
tapi rata dan menyeluruh. Okey. Kalau korang nampak gambar aku ni, dia tak tebal tapi rata. Dia nipis je. Sebab bila tebal, bila korang katutnya ikat screw, dia akan terkeluar. Dan ada yang masuk dalam enjin. Dan bila dia masuk dalam enjin, duduk dalam ni kan, gam tu bila tertanggal, dia akan masuk dalam enjin, buat kotor lah. So, okay, ni hati-hati, dia agak panas. Letak sikit minyak, ini mudahkan dia ni. Ni panas ni. Okey. Okay, kat sini korang boleh steam hammer. Oh, ada tepi ni. Nampak? Tapi jangan ketuk pakai besi, pakai buntut dia. Kalau korang ada hammer getah je bagus kan. Sebab kalau ketuk bahagian area gasket ni, jangan pakai hammer bahagian kepala ni, pakai buntut dia. Sebab dia tak meninggalkan kesan. Pakai kayu ke apa kan. Okey, kalau macam ni, dia dah, oh panas. Dia dah rata. So gesat ni ada gelung sikit kat ujung dia tu. Settle. Dan korang boleh ikat skru dah. So bahagian ni mudah je. Selanjutnya kita akan sambung pada next part untuk enjin ni. Okay. So terima kasih menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.